Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita sambung lagi pembelajaran video prinsip perakaunan, masih lagi dalam tajuk modul 5 sistem catatan bergu. Kita akan sambung dengan latih to be nombor 3. Jadi seperti biasa, kamu boleh muat turun soalan yang kita akan bincangkan pada kali ini di dalam link di deskripsi video. Untuk kali ini, cikgu akan sertakan soalan yang sama dengan nota yang kamu lihat dalam video berbanding dengan dua video sebelum ini. Cikgu sertakan soalan yang berbeza sedikit. Okey, jadi kita teruskan dengan pembelajaran kita pada kali ini. Okey, ini semua tengok soalan, harap dah muat turun dan print terlebih dahulu ya. Kita tengok soalan, maklumat berikut diperolehi daripada kedai berjaya. Rekodkan urus niaga berikut ke dalam ledger mengikut sistem catatan bergu. Okay, urus niaga yang pertama, Mei 1, 2020. Pemilik memulakan perniagaan dengan memasukkan tunai RM15,000 ke dalam bank, sebuah kenderaan RM20,000 dan premis bernilai RM50,000 ke dalam perniagaan. Jadi pertama sekali kita kena kenal pastilah kata-kata kunci daripada ayat itu. Yang pertama sekali, tunai dimasukkan ke dalam bank. Jadi kata kunci yang pertama adalah bank dan kata kunci yang kedua adalah kenderaan dan yang ketiga adalah perkataan premis. Jadi kata kunci yang tersirat di sini seperti biasa, apabila aset dibawa masuk oleh pemilik ke dalam perniagaan, maka ia juga adalah sebenarnya modal. Jadi kita lihat kesan urus niaga. Aset-aset iaitu tunai, kenderaan dan premis meningkat sebanyak RM15,000, RM20,000 dan juga RM50,000 masing-masing. Okey, tunai, kenderaan, aset dan premis semua aset. Dan ekuiti pemilik itu modal meningkat sebanyak RM85,000. RM85,000 ni adalah jumlah ketiga-tiga aset tersebut kita dapat daripada persamaan perakaunan, iaitu aset sama dengan liability tambah dengan ekuiti pemilik. Disebabkan dalam senarai urus niaga yang permulaan tu, soalan ini tidak ada sebarang liability. Jadi jumlah ekuiti diperolehi dengan menjumlahkan ketiga-tiga aset tersebut. Jadi jumlah aset tersebut adalah bersamaan dengan ekuiti pemilik, iaitu modal. Jadi di ruang analisis debit dan kredit untuk video kali ini cikgu kosongkan. Cikgu minta kamu isi bersama-sama. Jadi apabila aset meningkat, kita akan catat sebelah debit. Jadi kita akan debitkan beberapa akaun, iaitu debitkan akaun bank, kita akan debit bank, kita akan debitkan kenderaan, dan juga kita akan debitkan premis. Dan catatan bergunya adalah ekuiti pemilik meningkat. Apabila ekuiti pemilik meningkat, kita akan rekod sebelah kredit. Jadi kita akan kreditkan akaun modal. Okey, jadi kita buat catatan dalam ledger-ledger di ruang yang telah pun disediakan. Ini yang pertama sekali, kamu catatkan nama-nama akaun. Akaun pertama yang terlibat adalah akaun bank. Akaun yang kedua adalah akaun kenderaan. Akaun yang ketiga, akaun premis. Dan akaun yang keempat adalah akaun modal. Jadi cikgu suka macam biasa bulatkan huruf-huruf dalam persamaan perakaunan. Jadi bank adalah aset, aset didebitkan apabila bertambah. Begitu juga dengan kenderaan dan juga premis. Okey, dan untuk modal kita bulatkan huruf E, ekuiti pemilik. Kita rekodkan di sebelah meningkat untuk ketiga-tiga aset tersebut. Okey, tunai. Tunai dalam soalan tersebut meningkat sebanyak RM15,000. Jadi kita debitkan tunai di bank sebanyak RM15,000. Letakkan tarikhnya. Bila tarikhnya
Mei 1. Okey, kita akan bergukan dengan akaun modal. Jadi kita tuliskan butirannya sebagai modal. Dan akaun kedua, akaun kenderaan, kita akan debitkan RM20,000 dalam akaun kenderaan. Tarikh yang sama, Mei 1, butiran yang sama, bergukan dengan modal. Dan yang ketiga, akaun premis. Premis bernilai RM50,000. Mei 1. Kita tulis juga modal sebagai butirannya. Jadi dalam akaun modal, kita akan catat sebelah kredit, maka ia akan ada 3 catatan kerana ia ada 3 bergu. Di sebelah kredit, Mei 1, pertama sekali kita catatkan nilai bank RM15,000 dan butirannya of course akaun bank. Dan yang kedua, kita masukkan nilai kenderaan RM20,000, butirannya adalah kenderaan. Dan yang ketiga, kita masukkan nilai premis, iaitu sebanyak RM50,000, butirannya adalah premis. Okey, itu adalah contoh satu, itu kita merekodkan modal-modal permulaan yang dibawa masuk oleh pemilik perniagaan. Okey, kita sambung dengan contoh yang kedua, iaitu merekodkan belian aset bukan semasa secara kredit. Kita lihat contoh urus niaga. Pada Mei 2, 2020, membeli perabot bernilai RM1,500 daripada kedai perabot maju. Jadi seperti biasa dalam ayat urus niaga, kalau boleh kita terus kenal pasti kata kunci yang akan menjadi nama akaun. Itu yang pertama, kita beli perabot, jadi kita akan ambil perabot sebagai kata kunci. Dan yang kedua, nama pembekal kedai perabot maju sebagai nama akaun yang kedua. Kita lihat kesan urus niaga aset, iaitu perabot meningkat sebab kita beli, maka perabot kita meningkat sebanyak RM1,500. Dan pada masa yang sama, disebabkan kita membeli secara kredit, jadi liability kita meningkat, iaitu akaun yang bernama kedai perabot maju juga pada nilai sebanyak RM1,500. Jadi untuk catatan analisis debit kredit untuk rekodkan urus niaga ini, kita membeli perabot, jadi aset kita meningkat. Jadi apabila aset meningkat, kita akan debitkan akaun perabot. Dan apabila liability meningkat, kita akan kreditkan, iaitu akaun kedai perabot maju. Okey, kedua-dua akaun ni adalah akaun yang baru, jadi kita tuliskan dulu nama akaun. Jadi yang pertama, ledger akaun perabot. Dan yang kedua, akaun kedai perabot maju. Okey, kita bulatkan huruf-huruf yang berkenaan dalam persamaan sehinggalah kamu mahir nanti. Perabot adalah aset dan kedai perabot maju adalah liability. Kita bulatkan huruf L. Dan kebetulan kedua-dua mereka meningkat, jadi kita rekodkan di sebelah huruf itu. Jadi untuk perabot, kita akan debitkan dengan nilai RM1,500, itu pada tarikh Mei 2. Butirannya adalah kedai perabot maju. Dan dalam akaun kedai perabot maju, kita akan catat sebelah kredit RM1,500, tarikh yang sama Mei 2, dan butirannya adalah perabot. Jadi aset bertambah didebitkan, liability bertambah dikreditkan. Itu contoh 2, merekod aset, belian aset bukan semasa secara kredit. Menyambung dengan contoh yang ketiga, itu kita lihat urus niaga merekodkan belian inventory secara kredit. Okay, jadi kita rujuk ayat urus niaga pada Mei 5, 2020. Membeli inventory barang niaga RM4,000 daripada pembekal Ria secara kredit.
Okey, jadi ayat membeli inventory ni kalau kita lihat balik dalam modul 2 tajuk jadual persamaan perakaunan, apabila kita membuat belian inventory dan membuat jualan inventory, kalau kamu mesti ingat, kita akan catat di bawah lajur inventory. Apabila kita beli inventory, kamu akan catat sebagai tambah inventory. Apabila kita jual inventory, kita akan tolak lajur inventory pada nilai kos. Tapi apabila kita merekodkan urus niaga belian inventory mengikut sistem catatan bergu, kamu jangan terpengaruh ataupun tersilap tertukar dengan tajuk jadual persamaan perakaunan, kerana terlihat di tepi dulu, belian inventory barang niaga akan direkodkan ke dalam akaun belian sebagai belanja. Jadi bila kita lihat perkataan urus niaga membeli inventory, kita tak akan ambil perkataan inventory itu sebagai kata kunci, tapi kita akan ambil perkataan beli, tapi kita akan tambah dia akan supaya menjadi belian. Kita akan gunakan akaun belian, dan lagi satu akaun kita akan ambil kata kunci sebagai nama pembekal, iaitu pembekal ria. Jadi kesan urus niaga terlihat di situ. Okey, belian adalah akaun belanja. Jadi belanja iaitu belian meningkat sebanyak RM4,000, dan sebab kita beli secara kredit, kita berlaku peningkatan liability iaitu pembekal ria juga meningkat sebanyak RM4,000. Kita cuba isikan ruang analisis debit dan kredit. Apabila belanja meningkat, kita ingat balik persamaan, AB berada di sebelah debit, jadi kita akan catat debitkan akaun belian. Dan apabila liability meningkat, kita akan kredit siapa? Kreditkan akaun pembekal ria. Jadi kita bukakan kedua-dua ledger, iaitu yang pertama akaun belian dan yang kedua akaun pembekal ria. Okay, saya akan bulatkan dulu huruf dalam persamaan perakaunan. Belian adalah belanja, bulatkan huruf B, di belanja bertambah didebitkan, dan pembekal ria adalah liability. Jadi apabila liability bertambah, kita akan kreditkan. Jadi kesan urus niaga tadi kita dah lihat belanja meningkat dan juga liability pun meningkat, maka dalam kedua-dua akaun kita akan catat di sebelah huruf itu berada. Di akaun belian kita akan debitkan tarikh Mei 5, nilai belian adalah RM4,000, maka ia akan dibergukan dengan akaun pembekal ria. Kita catat di ruang butiran pembekal ria, dan dalam akaun pembekal ria kita akan catat sebelah kredit. Okay, Mei 5 nilainya RM4,000 juga, dan kita akan catat butirannya sebagai belian. Okay, jadi dalam kita merekod belian inventory barang niaga, kita akan catat dalam akaun belian sebagai belanja, dan kita akan kreditkan akaun pembekal ria sebab kita membeli secara kredit. Itu contoh yang ketiga, iaitu merekodkan belian inventory secara kredit. Sekarang contoh yang keempat, kita akan lihat bagaimana untuk merekod modal tambahan. Okay, dalam urus niaga Mei 8, 2020, pemilik membawa masuk, yang pertama kata kuncinya adalah komputer milik peribadi ke dalam perniagaan bernilai RM2,000. Milik peribadi dan juga komputer. Okay, komputer kita akan terjemahkan sebagai alatan pejabat, dan apabila aset milik peribadi dibawa masuk ke dalam perniagaan, maka kita akan terjemahkan sebagai modal. Jadi kesan urus niaga ialah aset iaitu alatan pejabat meningkat sebanyak RM2,000, dan juga ikuti pemilik iaitu modal meningkat sebanyak RM2,000. Okay, kita akan isi ruang analisis debit dan kredit. Apabila aset meningkat, seperti biasa kita akan catat di sebelah debit. Jadi kita akan debitkan akaun alatan pejabat, dan kita akan kreditkan ikuti pemilik
Itu akaunnya adalah modal. Jadi kita lihat di nama akaun modal yang terlibat. Akaun modal sudah ada sebelum ini, kita akan gunakan ledger yang sama, sambung guna. Dan ledger baru adalah akaun alatan pejabat. Kita akan buka ledger alatan pejabat sahaja. Kita akan sambung akaun modal yang sedia ada. Jadi kita bulatkan huruf dalam persamaan. Alatan pejabat adalah aset dan modal adalah equity, pemilik. Kita tarikh pada Mei 8, alatan pejabat bertambah dengan nilai RM2,000 dan di ruang butiran kita akan catatkan modal. Dan dalam akaun modal pada tarikh 8 dikreditkan pada nilai RM2,000 juga. Dan di ruang butiran kita akan catatkan alatan pejabat. Jadi pada tarikh ini kalau kita lihat modal pemilik terdiri daripada 4 item, iaitu bank, kenderaan, premis dan modal yang terbaru adalah alatan pejabat. Jadi itulah cara kita untuk merekod modal tambahan. Sebenarnya samalah seperti kita merekodkan modal permulaan. Menyambung dengan contoh yang berikutnya, contoh 5, iaitu urus niaga merekodkan jualan inventory secara kredit. Okey, baik, kita lihat urus niaga di soalan pada Mei 10, 2020. Jualan barang niaga kepada kedai jimat RM3,000 secara kredit. Jadi seperti urus niaga belian inventory tadi, kita rujuk nota di tepi ni. Apabila berlaku jualan inventory barang niaga, kita akan rekodkan urus niaga tersebut ke dalam akaun jualan sebagai hasil. Seperti saya telah terangkan tadi, kita jangan terkeliru dengan tajuk jadual persamaan perakaunan. Kamu jangan buat pula bila jualan barang niaga ataupun jualan inventory, kamu akan rekod sebagai tolak inventory tapi dalam ledger. Okay, kita tidak gunakan akaun inventory, kita akan gunakan akaun dan kita ambil kata kuncinya sebagai akaun jualan. Dan disebabkan kita menjual secara kredit, maka berguna adalah nama pelanggan kredit kita itu di sini adalah kedai jimat. Okay, kita tengok kesan urus niaga. Yang pertama, aset, iaitu kedai jimat akaun belum terima meningkat. Okay, kita ada pelanggan yang berhutang dengan kita, maka dia adalah akaun belum terima yang bersifat aset. Jadi aset kita bertambah dalam bentuk akaun belum terima. Dan pada masa yang sama, hasil iaitu jualan meningkat pada nilai RM3,000 juga. Okay, itu kesan urus niaga. Dan kita lihat pula analisis debit dan kredit. Kita cuba isikan di sini. Aset apabila meningkat seperti biasa, kita akan catat sebelah debit. Jadi kita akan debitkan akaun kedai jimat dan hasil meningkat, kita akan kreditkan akaun jualan. Ingatlah, kita tak guna akaun inventory. Apabila kita membuat jualan inventory barang niaga, kita akan mengkreditkan akaun jualan. Okey, jadi kita buka ledger. Kedua-dua ni ledger baru, belum ada lagi. Jadi kita kena buka ledger baru. Yang pertama akaun kedai jimat. Dan yang kedua adalah akaun jualan. Okay, seperti biasa, kita bulatkan huruf dalam persamaan perakaunan untuk bantu kita rekod. Kedai jimat adalah akaun bersifat aset, kita bulatkan huruf A. Manakala jualan adalah akaun hasil, kita bulatkan huruf H. Dan kedua-dua mereka adalah berlaku peningkatan, maka kita akan rekodkan di sebelah huruf itu berada. Di dalam akaun kedai jimat, kita masukkan tarikh Mei 10. Nilai jualannya adalah RM3,000 dan di ruang butiran kita akan catatkan berguna iaitu jualan. Dan dalam akaun jualan kita akan catat sebelah kredit Mei 10 RM3,000 dan di ruangan butir kita akan catatkan sebagai kedai jimat. Okay, itulah cara kita merekod jualan inventory barang niaga secara kredit. Okay, kita akan gunakan akaun
jualan sebagai merekodkan hasil. Itu contoh yang kelima. Contoh yang keenam pula sekarang ni iaitu merekodkan jualan inventory secara tunai. Jadi kita tengok jualan inventory secara kredit, sekarang jualan inventory secara tunai. Okey, urus niaga Mei 12, 2020, jualan barang niaga secara tunai RM1,000. Seperti tadi, kita ambil perkataan jualan sebagai kata kunci apabila berlaku jualan barang niaga, dan berguna adalah tunai kerana kita menerima tunai daripada jualan tersebut. Yang kesan urus niaga terlihat, yang pertama sekali aset iaitu tunai meningkat kerana kita menerima tunai daripada jualan tersebut, dan yang kedua kita akan merekodkan hasil iaitu jualan juga meningkat pada nilai RM1,000. Jadi kita isikan analisis debit dan kredit. Tunai kita iaitu aset meningkat, jadi kita akan debitkan akaun tunai, dan yang kedua hasil meningkat, kita akan kreditkan akaun jualan. Okay, kalau kita lihat dalam catatan yang terlibat ini, akaun jualan dah kita sambung daripada urus niaga yang kelima tadi, dan akaun baru adalah akaun tunai. Maka kita bukakan akaun tunai sahaja, jualan kita sambung ledger yang tadi. Okay, tunai adalah akaun aset, jualan adalah akaun hasil. Kedua-dua aset dan hasil meningkat, jadi seperti biasa terrekod di sebelah huruf itu berada dalam persamaan perakaunan. Jadi akaun tunai kita akan debitkan, tarikhnya Mei 12, nilai RM RM1,000, dan di ruangan butiran kita catatkan jualan, dan dalam akaun jualan kita akan kreditkan tarikh 12, nilai RM1,000, dan di butiran kita akan catatkan sebagai tunai. Jadi kalau kita buat perbandingan antara contoh 5 dengan contoh 6, apabila berlaku jualan kita akan kreditkan akaun jualan, dan akaun yang didebitkan itu bergantung kepada sama ada kita membuat jualan secara kredit ataupun kita membuat jualan secara tunai. Kalau kita buat jualan secara kredit, maka kita akan debitkan akaun belum terima. Apabila kita membuat jualan secara tunai, kita akan debitkan tunai jika kita menerima tunai, ataupun kalau kita menerima cek, kita akan debitkan bank. Jadi kita ada 3 kemungkinan debit kalau jualan inventory barang niaga. Kita mungkin debitkan akaun belum terima, kita mungkin debitkan tunai, ataupun kita mungkin debitkan bank, tetapi kita akan kreditkan akaun jualan. Okey, itu contoh merekod urus niaga jualan inventory secara tunai. Okey, masih bersama dengan cikgu. Okay, kita sambung dengan contoh 7 iaitu merekod belian inventory secara tunai. Jadi kita dah buat merekod belian inventory secara kredit. Sekarang kita lihat belian inventory secara tunai. Kita lihat urus niaga pada Mei 13 membuat belian barang niaga RM2,000 dan dibayar dengan cek. Seperti contoh yang sebelum ini, apabila kita membuat belian barang niaga, kita tidak menggunakan akaun inventory, tapi kita akan gunakan akaun belian, dan berguna adalah kita ambil daripada kata kunci dibayar dengan cek. Tapi seperti biasa, apabila kita melihat perkataan cek, kita akan faham bahawa ia adalah sebenarnya akaun bank. Kita lihat kesan urus niaga. Yang pertama itu belanja akan bertambah, kita rekod dalam akaun belian. Okay, belian bertambah, meningkat sebanyak RM2,000, dan yang kedua aset iaitu bank berkurang sebanyak RM2,000 kerana kita membuat pembayaran. Okay, jadi kesan urus niaga yang pertama, apabila belanja meningkat, kita akan debitkan, iaitu kita akan debit akaun belian. Dan yang kedua, aset apabila berkurang, kita akan catat sebelah kredit, dan kita akan kreditkan akaun bank.
Okay, kalau kamu lihat dalam kedua-dua akaun yang kita catat tadi, dua-dua akaun tu telah pun wujud. Jadi kita just sambung isikan catatan yang terbaru ini sahaja. Okay, tapi sebelum tu kita lihat balik belian akaun belanja, bank account asset. Tapi kita lihat dari segi kesan, yang meningkat adalah belanja. Jadi tak ada masalah, kita rekod sebelah belanja bertambah. Tetapi untuk aset apabila berkurang, kita akan catat di sebelah yang berlawanan dengan huruf tambah A. Jadi untuk aset apabila berkurang, kita akan catat sebelah kredit. Kita isikan ledger tersebut. Jadi kita akan debitkan akaun belian pada tarikh 13. Debit belian dengan nilai RM2,000. Di ruang butiran kita akan catatkan bank. Dan dalam akaun bank kita akan kreditkan Mei 13 nilai yang sama RM2,000. Dan di ruangan butiran kita akan catatkan belian. Okay, itu contoh merekod belian barang niaga secara tunai. Jadi kita akan debitkan akaun belian dan kita akan kreditkan akaun bank. Okay, itu contoh yang ke-7. Contoh ke-8 sekarang ni, iaitu kita lihat urus niaga merekodkan penerimaan hasil operasi lain. Okay, dalam urus niaga kali ini, pada Mei 16, menerima tunai RM300 sebagai komisen daripada pembekal. Okay, kita cari kata kunci. Yang pertama sekali kita terima tunai, maka tunai menjadi kata kunci. Dan yang kedua, tunai itu adalah sebagai komisen. Jadi kita akan ambil kata kunci perkataan komisen sebagai item hasil. Kesan urus niaga yang pertama, aset iaitu tunai meningkat. Okay, sebab kita terima, jadi tunai meningkat sebanyak 300. Dan yang kedua, hasil iaitu komisen diterima. Okay, kita gunakan nama akaun. Komisen diterima meningkat sebanyak RM300. Analisis debit dan kredit kita cuba isi. Aset apabila meningkat, seperti biasa, aset akan didebitkan. Maka kita akan debitkan akaun tunai. Dan hasil apabila meningkat, kita akan kredit. Jadi di sini kita akan kreditkan akaun yang diberi nama komisen diterima. Jadi akaun tunai telah pun sedia ada sebelum ini, kita akan sambung isi. Maka kita buka satu ledger baru yang diberi nama komisen diterima. Kita bulatkan huruf dalam persamaan perakaunan. Tunai akaun aset, komisen diterima, akaun hasil, bulatkan huruf H. Kedua-duanya meningkat, aset pun meningkat, hasil pun meningkat. Jadi senang, kita catat di sebelah huruf tambah A dan sebelah huruf tambah H. Okay, tarikh Mei 16 tunai didebitkan Mei 16 dengan nilai RM300. Dan di ruangan butiran kita akan tulis berguna iaitu komisen diterima. Dan dalam akaun komisen diterima kita akan kreditkan. Jadi tarikh Mei 16, nilainya sebanyak 300. Dan di ruangan butiran kita akan tulis tunai. Jadi ingatlah, bila kita merekod hasil operasi, kita lihat tip di sini, kita akan buka satu akaun hasil dengan nama hasil tersebut. Okay, itu contoh ke-8 merekod penerimaan hasil operasi. Contoh yang ke-9, kita melihat sekali lagi bagaimana merekodkan hasil operasi lain. Kita lihat urus niaga. Pada Mei 18, pihak bank memaklumkan pemberian dividen untuk bulan April sebanyak RM200. Jadi kata kunci di sini yang pertama sekali adalah dividen, itu sejenis hasil operasi kita. Dan kata kunci lagi satu sebenarnya adalah bank. Di sini bermaksud apabila pihak bank memaklumkan kita menerima dividen, sebenarnya bermaksud
akaun bank kita berlaku pertambahan juga. Jadi yang pertama sekali kesannya adalah aset, iaitu bank meningkat sebanyak RM200 dan kita akan iktiraf hasil, iaitu perkataan dividen diterima juga sebanyak RM200. Dari segi kesan analisis debit dan kredit, aset apabila meningkat kita akan debitkan. Di sini kita akan debitkan akaun bank kerana bank kita bertambah dengan nilai yang diberikan dividen tersebut. Dan yang kedua, kita merekod hasil meningkat, kita akan kreditkan akaun dividen diterima. Akaun bank telah pun ada sebelum ini, jadi kita akan sambung isi dan kita buka ledger baru yang namanya dividen diterima. Kita bulatkan dulu huruf persamaan. Bank asset, bulatkan huruf A. Dividen diterima adalah hasil, bulatkan huruf H. Dan kedua-duanya meningkat, kita akan rekod di sebelah huruf masing-masing. Di dalam akaun bank kita debitkan tarikh 18. Nilai dividen yang kita terima adalah 200. Debitkan 200. Dan di ruangan butiran tuliskan berguna, iaitu dividen diterima. Dan dalam akaun dividen diterima kita catat sebelah kredit, iaitu tarikhnya sama, Mei 18, nilainya 200 dan kita akan catatkan butirannya adalah bank. Okey, seperti tadi kita akan buka akaun hasil yang baru yang menggunakan nama hasil yang kita terima. Dan kita akan berlukar dengan akaun yang lagi satu, sama ada bank ataupun tunai, itu bergantung kepada urus niaga yang berlaku. Okay, itu contoh 9, merekodkan hasil operasi lain. Contoh yang terakhir, contoh 10, merekodkan penerimaan hasil bukan operasi. Jadi kita maklum maksud hasil bukan operasi ini adalah hasil yang kita terima bukan daripada aktiviti utama perniagaan. Tapi sebenarnya cara merekodnya sama saja seperti hasil operasi kerana kita masih lagi mengiktirafkan hasil. Kita lihat urus niaga Mei 21, menerima cek. Itu kata kunci yang pertama, kataan cek RM400 untuk sewaan sebahagian premis daripada Encik Ahmad. Jadi kita ambil keyword di sini adalah perkataan sewa. Jadi seperti biasa, bila kita nampak perkataan cek, itu adalah sebenarnya melibatkan akaun bank. Jadi kita lihat kesan urus niaga. Yang pertama, aset, iaitu bank meningkat sebanyak RM400. Dan untuk akaun hasil, kita gunakan nama penuhnya adalah akaun sewa diterima. Jadi hasil sewa diterima juga meningkat sebanyak RM400. Okay, kita isikan ruangan analisis debit dan kredit. Aset meningkat, kita akan debitkan akaun bank. Dan apabila hasil meningkat, kita akan kreditkan hasil tersebut. Di sini kita guna nama sewa diterima. Kita tambah perkataan diterima sebab kita nak memudahkan membezakan antara kemungkinan sewa yang kita terima dengan sewa yang kita bayar. Jadi kita tambah perkataan diterima bagi lebih jelas lagi perbezaan jenis-jenis sewa hasil ataupun sewa belanja. Kita lihat di sini akaun bank telah pun ada, jadi kita buka ledger baru, itu ledger sewa diterima. Okay, kita bulatkan huruf bank asset A, sewa diterima, hasil H. Kedua-duanya meningkat, jadi kita rekodkan di sebelah berlakunya peningkatan tersebut, itu sebelah huruf masing-masing. Jadi di dalam akaun bank kita akan debitkan, tarikhnya 21, ringgitnya adalah 400, butirannya adalah sewa diterima. Dan dalam akaun sewa diterima kita kreditkan Mei 21 RM400
dan butirannya kita catatkan akaun bergunya iaitu akaun bank. Jadi itulah contoh merekod hasil buka operasi. Sebenarnya sama saja seperti merekod hasil operasi, iaitu kita akan buka akaun baru, akaun hasil menggunakan nama hasil yang kita terima. Jadi itu contoh latih to be sistem catatan bergu yang ketiga. Jadi kamu dah ada 3 contoh untuk kamu ulang kaji. Cikgu harap video ini memberi manfaat kepada kamu untuk kamu merekodkan urus niaga mengikut sistem catatan bergu. Kita akan bertemu lagi dalam video-video yang seterusnya, insya-Allah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.